Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kita akan tengok sama-sama macam mana nak isi data dalam sistem automasi @AG. Satu persatu, langkah demi langkah. Kalau anda nak pastikan pusat sumber sekolah berjalan lancar, sinilah kuncinya. Panduan visual yang kita akan guna ni, tujuannya satu je. Kita nak pastikan setiap data yang kita masukkan tu betul, tepat dari mula lagi. Senang cerita, matlamat kita nak elak silap-silap dan pastikan semua data konsisten, barulah sistem tak pening nanti. Jadi, apa benda sebenarnya automasi @G ni? Ia ni macam satu sistem pengurusan all-in-one lah, khas untuk pusat sumber sekolah kita. Dan kena ingat tau, jantung sistem ni, nyawa dia adalah data yang kita masukkan. Mesti tepat, mesti kemas. Jom kita terus masuk ke langkah pertama. Okey, jom kita mula. Bab pertama ni, kita akan tengok dulu macam mana nak buka fail sistem yang utama. Anggap je ni macam kunci untuk masuk ke dalam rumah sistem kita. Caranya mudah sangat. Ada 3 langkah je. 1. Log masuk ke Google Drive sekolah. 2. Cari dan buka folder automasi @AG. Dan yang ketiga, klik pada fail Google Sheet yang namanya automasi @AG-sistem pinjaman. Simple kan? Nah, inilah rupa dia nanti dalam Google Drive. Pastikan anda dalam folder yang betul ya dan pilih fail sistem pinjaman. Yang tu, fail ni lah yang paling utama untuk kita guna nanti. Baiklah, fail dah berjaya dibuka. Jom kita masuk ke bahagian kedua. Fokus kita sekarang adalah dekat tab Data User. Kat sinilah kita akan masukkan semua maklumat pengguna dari guru sampai ke murid. Dekat dalam tab Data User ni, ada beberapa lajur yang wajib diisi. Mesti isi ya. Apa dia? Okey, yang pertama, nombor ahli. Selalunya nombor MyCard lah. Lepas tu, jenis pengguna, sama ada guru atau murid. Kemudian, nama penuh, tahun atau tingkatan, kelas dan akhir sekali, jantina. Cuba tengok beza ni. Sebelah kiri kosong kan? Sebelah kanan pula, itulah hasil yang kita nak. Satu pangkalan data pengguna yang lengkap, tersusun rapi dan dah sedia untuk diguna. Kan nampak kemas macam ni? Okey, bab pengguna dah selesai. Sekarang, jom kita beralih ke harta karun pusat sumber, iaitu buku. Untuk bahagian ketiga ni, kita akan belajar macam mana nak daftarkan setiap buku dalam tab Daftar Buku. Macam data pengguna tadi juga, ada beberapa maklumat penting yang kita kena isi untuk setiap buku. Pastikan anda lengkapkan nombor perolehan, tajuk buku penuh, nama pengarang dia, tarikh perolehan dan yang terakhir pengkelasan buku. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung, tapi sebelum tu, saya nak bagi beberapa peringatan yang sangat-sangat penting. Kalau kita ikut peraturan mudah ni, insya-Allah sistem akan berjalan lancar dan kita boleh elak kesilapan-kesilapan biasa. Okey, yang ini tolong bagi perhatian lebih sikit. Peraturan nombor 1, yang paling penting, semua data, saya ulang, semua data mesti di-type dalam huruf besar. Tak ada kecuali. Kenapa? Sebab kita nak data seragam dan fungsi search nanti tak jadi masalah. Peraturan ni memang kritikal ya. Ada 2 lagi peraturan format yang kena ingat. Okey, pertama, untuk nama kelas, pastikan letak nombor tahun atau tingkatan kat depan. Contohnya, 1 Bestari bukan Bestari 1. Yang kedua, untuk jawatan guru, kita boleh pendekkan je. Macam GB untuk guru besar atau GPM untuk guru perpustakaan dan media. Dan yang ni pun penting, ada beberapa laju yang anda jangan usik. Biarkan je, dekat tab Data User, lajur bil dengan nama sekolah tu, sistem akan isi sendiri. Sama juga macam dekat tab Daftar Buku, lajur bil dan QR Code tu pun sistem yang akan buat. Jadi, biarkan kosong, jangan sentuh ya. Jadi, kesimpulannya mudah je. Data yang kemas dan teratur tu ibarat nadi untuk sistem ni. Tanpa data yang baik, sistem takkan efisien. Setiap butiran yang anda masukkan tu, semuanya menyumbang kepada kejayaan pusat sumber sekolah kita. Jadi soalannya sekarang, anda dah bersedia nak mulakan?